أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية صادقة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف والهم الملائكة المقربين وافتح لنا ورحمة وعلى رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ تعالى نفعنا بالدارين sekian. Bermula asalnya dulu daripada ijma' beberapa ayat. Bermula asalnya asal solat sembahyang. Dalil. Asal dengan mana dalil. Bermula asalnya yakni dalilnya. Tapi asal dalil tu dahulu daripada ijma'. Sebelum pada nak berlaku ijma' ulama, dalilnya beberapa ayat. Banyaklah ayat tu menunjuk, ada beberapa ayat menunjuk di atas wajib sembahyang 5 waktu. Setengah daripada beberapa ayat firman Allah Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya bahawasa sembahyang itu adalah ia atas segala mukminin fardu yang diwaktukan. Adalah ia sembahyang itu atas segala mukminin fardu, yakni difardukan. Fardu yakni difardukan. Lepas tu atas tu takluk pada fardu di belakang. Mana adalah jadi susunan asalnya bahawa adalah sembahyang adalah ia sembahyang fardu yang difardukan atas segala mukminin. Masuk juga mukminat. Fardu atas segala mukminin. Fardu tu yang diwaktukan, yakni yang ditentukan waktu. Yang diwaktukan mana yang ditentukan waktu. Zuhur kena buat waktu ni, asar kena buat waktu ini, maghrib ada waktu dia, isyak ada waktu dia, subuh ada waktu dia. Itu satu setengah pada ayat yang menunjuk di atas wajib sembahyang 5 waktu. Dan beberapa khabar seperti khabar sahihaini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis pun banyak hadis juga menunjuk di atas wajib sembahyang 5 waktu, yang mana setengah daripada hadis sahih yang menunjuk di atas wajib sembahyang 5 waktunya ialah faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Faradallahu ala ummati lailatal isra'i
khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifah hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylatin. Terjemah dia, telah difardu Allah atas umatku. Telah difardu Allah mana telah memfardu oleh Allah, telah memfardu oleh Allah atas umatku. Memfardu mewajib oleh Allah, fardu wajib mana sama. Fardu dengan wajib tu mana sama. Telah difardu Allah mana telah memfardu oleh Allah atas umatku pada malam Isra'. Jadi masa memfardu tu bila? Pada malam Isra'. Memfardu 50 sembahyang. Akan 50 kali sembahyang di dalam satu hari satu malam. Maka sentiasa aku kembali akan Allah. Sentiasa Nabi itu kembali pada Allah, berulang alik kepada Allah untuk minta kurang daripada 50. Kita maklum daripada kisah Isra' tu ialah Nabi turun berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun tanya kepada Nabi, apakah yang Allah Ta'ala fardu di atas umat engkau? Maka Nabi jawab katanya, Allah Ta'ala fardukan di atas umat dia 50 sembahyang. Maka Nabi Isa katanya, pergilah minta kurang. Minta kurang kerana umat engkau tu dhaif, tak kuat untuk nak tunaikan 50 kali sembahyang dalam sehari semalam tu, tak mampu. Maka sentiasalah Nabi ulang, sekali ulang kurang 5, sekali ulang kurang 5, sekali ulang kurang 5. Sebagaimana kita maklum dalam cerita Isra'. Dan aku pohonkan meringan, mana kuranglah. Hingga dijadikan dia kan sembahyang itu 5 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Jadi mana asal pada 50, maka kurang, sekali minta 5, 5 dikurang, sekali minta 5 sembahyang dikurang sehingga sampai tinggal ada 5 kali. Katanya 5 kali sembahyang itu pahala dianya sama dengan 50 yang asal. Maka adalah difardukan sembahyang yang 5 waktu pada malam Mi'raj. Maka adalah difardukan sembahyang yang 5 pada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj. Tetapi dikerjakan pada waktu zuhur. Sebab belum lagi datang kaifiatnya. Maksudnya, kita maklum difardukan sembahyang 5 waktu itu pada malam Isra' dan Mi'raj. Lepas tu Nabi sampai ke rumahnya, balik sampai ke rumah tu belum subuh. Dekat-dekat nak subuh lah. Dekat-dekat nak subuh tu Nabi dah sampai kepada rumah. Jadi sepatutnya waktu yang datang yang pertama, waktu yang pertama yang datang pada masa itunya ialah waktu subuh lah. Sepatutnya kena mulai solat pada waktu subuh. Sebab fardu tu pada waktu malam, sepatutnya kena solat sembahyang yang pertama kena solat tu ialah subuh. Tetapi selepas pada malam Mi'raj, Isra' dan Mi'raj itu tak sempat nak tunaikan. Tak sempat nak dibuatkan sebab belum diajar akan kaifiat, akan cara solat. Jadi rupanya Allah Ta'ala fardu akan Nabi Muhammad tu akan 5 sembahyang. Tapi 5 sembahyang tu cara nak buat tu macam mana belum diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, belum diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab belum tahu kan kaifiat tu, maka subuh tu tak solat lagi. Mulai solatnya mulai di zuhur.
Sebab Jibril tu datang ajar sembahyang, mulai ajar di Zuhur. Tengok dia katanya, maka adalah difardukan sembahyang 5 waktu pada malam Mi'raj. Sepatutnya subuh tu dah boleh buat lah. Waktu yang pertama yang datang. Tetapi dikerjakan pada Zuhur. Tetapi Nabi mulai buat di Zuhur. Jadi subuh tu tinggal. Subuh tu tinggal. Mulai di Zuhur. Kenapa mulai di Zuhur, tak mulai di subuh? Sebab belum lagi datang kaifiat. Mana belum pada Allah Ta'ala belum bagi tahu akan cara nak buat. Kaifiat mana cara nak buat. Jadi cara nak buat tu tak tahu lagi, maka nak buat macam mana? Tahu dah katanya di fardu, tapi cara nak buat tak tahu, tak boleh nak buat juga. Maka datang Jibril mengajarkan. Mim, nge, alif, jim, ra. Mengajar, yang dia tulis tu mengerja. Bukan. Mengajar. Maka datang Jibril mengajarkan kaifiatnya, kaifiat sembahyang dan waktunya, waktu sembahyang pada waktu zuhur. Mengajar tu. Maka datang Jibril mengajarkan kaifiatnya, kaifiat sembahyang, cara solat, cara nak buat solat, nak buat macam mana tu, Jibril datang mengajar Nabi pada waktu zuhur. Maka datang Jibril mengajarkan kaifiatnya, kaifiat sembahyang, cara nak solat, dan masa, dan waktu dan masanya pada waktu zuhur. Datang mengajar tu pada waktu zuhur. Jadi subuh tu Jibril belum datang ajar lagi. Sebab tu subuh tu tak buat. Mulai datang ajar di waktu zuhur. Maka sentiasa dan waktu zuhur pada sisi Kaabah, di Kaabah. Maknanya sembahyang zuhur ajar kaifiatnya, sembahyang tu di Kaabah. Bukan kat rumah Nabi dah. Maka sembahyang oleh Jibril serta Nabi 2 hari. Jadi 2 hari. Zuhur 2 hari. Zuhur hari pertama, asar, maghrib, isya, subuh. Patut jadi maknanya zuhur 2 kali. Sembahyang itu zuhur 2 kali Jibril sembahyang dengan Nabi. Isya itu asar pun 2 kali sembahyang dengan Nabi. Dua-dua. Jadi maknanya Jibril tu datang mengajarkan Nabi dengan sembahyang tu dalam masa dua hari. Akan sembahyang yang 5 waktu 2 kali. Jadi zuhur ajar 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak 2 kali, subuh 2 kali. Maknanya pakai masa 2 hari lah. 2 hari 2 malam. Jadi Jibril tu datang ajarkan Nabi sembahyang 5 waktu. Jadi 2 hari, maknanya satu sembahyang tu 2 kali ajar. Dia tujuannya sebab Jibril ajar ni kaifiat dan waktu. Ajar cara sembahyang dan juga ajarkan waktu. Maka tapi kalau kita semata nak tahu cara tu, rasanya sekali ajar tu pun dah cukup.
Zuhur ajar sekali, Nabi dah boleh buat lah. Asar sekali pun dah boleh buat. Sebab benda bukan susah sangat. Tapi nak pakai 2 hari ni sebabnya begini. Hari yang pertama Nabi Jibril ajar Nabi sembahyang di awal waktu. Setiap zuhur awal waktu. Asar awal waktu asar. Maghrib awal waktu maghrib. Isya awal waktu isya. Subuh awal waktu subuh. Untuk nak tahu katanya mulai masuk waktu bila. Untuk nak tahu mulai masuk waktu bila. Sebagaimana lagi akan datang pada menyatakan waktu-waktu salat. Lagi akan datang. Jadi hari yang pertama, Jibril sembahyang bersama Nabi di awal waktu. Awal cukup 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya sembahyang pada awal. Habis tu pada hari yang kedua, Jibril sembahyang bersama Nabi pada hujung waktu pula. Pada hujung waktu pula, Zuhur akhir waktu, hujung waktu, asar pun hujung waktu, maghrib pun hujung waktu, isya pun hujung waktu, subuh pun hujung waktu. Pada akhir waktu. Sebab nak mengajarkan kena guna masa 2 kali itu sebab nak tahu kata awal masuk waktu di sini, akhir waktu di sini. Jadi sebab tujuannya 2 perkara. Waktu bila, cara mana. Nak buat cara mana, waktu tu bila. Maka jadi kena pakai masa 2 kali. Jadi kali pertama ambil awal, yang kali yang kedua, maknanya hari yang kedua ambil akhir. Supaya Nabi dapat tahu kata zuhur mulai masuk bila, habis zuhur bila. Asar mulai bila, habis asar tu bila. Hingga seterusnya. Itu hikmat katanya Nabi itu Jibril bersemayang dengan Nabi itu 2 kali. Pakai masa 2 hari. Habis tu kalau orang tanya belum pada fardukan mi'raj, belum fardukan sembahyang 5 waktu tu, adakah Nabi solat? Adakah orang Islam tu solat? Solat ke tidak? Maka jawabnya di sini, adapun dahulu, jenis sebelum. Adapun dahulu daripada difardukan. Belum masa-masa belum pada nak difardukan sembahyang 5 waktu pada malam Mi'raj dan Isra'. Maka adalah yang wajib atasnya, atas Nabi dan atas umatnya, umat Nabi sembahyang malam, yakni tahajud juga. Jadi ada jugalah belum pada nak difardukan sembahyang 5 waktu tu, adakah sembahyang ada wajib tidak ke tidak sembahyang? Ada. Adalah sembahyang belum padanya. Tapi caranya bukan cara macam ni lah. Tapi katanya ada sembahyang. Ada sembahyang belum pada nak difardu tu ada sembahyang, tetapi sembahyang waktu malam saja, yakni itu kena kepada sembahyang tahajud. Maka begitulah. Jadi mana belum pada difardukan mi'raj itu ada diwajibkan sembahyang, sembahyang malam ialah sembahyang tahajud. Maka wajib sembahyang 5 waktu, yang 5 waktu itu muwassa'. Maka wajib sembahyang 5 waktu itu muwassa', yakni wajib yang muwassa'. Wajib sembahyang 5 waktu itu wajib yang muwassa'. Muwassa' maknanya wajib yang muwassa'. Apa makna muwassa'? Yakni diluaskan. Muwassa' maknanya diluaskan. Dengan maknanya diluaskan, dengan maknanya kita katanya begini. Contohnya Isyak, dia masuk pukul 8 masalah. Dia habis pukul 6 masalah.
Misalan kita kata insya dia masuk pukul 8, dia habis pukul 6. Mulai pada pukul 8, habis di pukul 6 pagi, maka dalam masa yang tersebut mesti diisikan satu sembahyang namanya isyak. Dalam masa jam pukul 8 hingga pukul 6, mesti diisikan satu sembahyang dinamakan isyak. Apabila naik fajar, belum pada naik matahari, naik fajar tu permulaan masuk subuh, naik matahari tu habis waktu subuh, maka mesti ada tunaikan sembahyang subuh. Lepas tu dimaksudkan dengan muwassa' san itu mana tak mesti tak wajib mengerjakan di awal waktu. Mana bukan katanya kalau tidak muwassa'nya maknanya sampai masa kena buat. Tengok kita katanya masa kita puasa, cuba kita nak bagi nampak di sininya, nak tanya masa kita puasa tu bila? Masa kita puasa tu bila? Waktu siang kan? Waktu siang. Dimaksud dengan waktu siang tu mulai daripada naik fajar sehingga jatuh matahari. Dikandaki dengan waktu dengan siang di situnya ialah mulai daripada naik fajar sehingga jatuh matahari. Maka apabila naik fajar mesti mulai solat, mulai puasa. Tak boleh nanti sejam dua lagi kita mulai puasa. Tak boleh begitu. Jadi apabila sampai masa mana? Sampai masa puasa ialah naik fajar, mesti kena masuk dalam puasa. Tak boleh kita tak mulai lagi. Kita nanti mulai pukul 6 sekejap lagi, nanti kita mulai pukul 8 sekejap lagi, kita mulai puasa. Tak boleh begitu. Mana sampai masa mesti kena mulai puasa. Begitu. Tetapi waktu solat ni waktu yang diluaskan. Kita katanya pukul 1 masuk zuhur. Kalau kita nak solat pukul 3, tak salah. Waktu dah masuk lama kan. Kita katanya pukul 1:30 barulah masuk zuhur. Zuhur masuk pukul 1:30. Lepas tu kita nak solat zuhur pukul 3, boleh tidak? Pukul 3 tu tak habis lagi dalam waktu zuhur lagi. Boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Jadi tidak kata masuk waktu kena terus solat. Tak boleh tangguh-tangguh. Bukan maksudnya begitu. Itu makna katanya wajib yang muwassa'. Tapi muwassa' diluas pun di dalam waktu dia lah. Nanti jangan katanya apabila katanya muwassa' diluaskan, masuk zuhur tak nak solat zuhur, nanti nak solat malam. Itu tak boleh juga. Maknanya tengok. Dia katanya maka wajib sembahyang yang 5 waktu itu muwassa', yakni diluaskan ia daripada awal waktu, dipanjangkan daripada awal waktunya hingga tinggal daripada waktunya qadar yang meluluskan sembahyang jua. Jadi begini. Jadi maknanya apabila kita katalah masuk zuhur tu pukul 1:30 sehingga habis pukul 4:30. Kita katalah begitu. Pukul 1:30 maknanya masuk zuhur. Habis waktu zuhurnya maknanya pukul 4:30 tu dah habis. Pukul 4:30 tu habis. Lepas tu jadi kita kena solat, lepas tu kita kira. Kita kira katanya
Sembahyang zuhur ni berapa minit? Biasa-biasanya tak cepat sangat, tak lambat sangat, kita katanya 7 minit. Kita katanya 7 minit lah. Kita kata 5 minit lah, senang nak kira. Kita kata 5 minit. Maknanya 5 minit tu maknanya pukul 4.25 mesti dah mulai solat. Tak boleh tangguh dah. Sebab kalau kita buat lambat pada tu, maka akan bawa kepada sembahyang kita belum selesai, padahal waktu asar dah masuk. Waktu zuhur dah habis. Jadi maknanya diluaskan mulai, jadi maknanya apabila masuk waktu zuhur pukul 1.30, bolehlah kita nak sembahyang masa mana-mana, pukul 1.40 ke, pukul 2 ke, pukul 2.30 ke, bolehlah kita nak solat ni. Tapi jangan lambat sehingga katanya tak sempat nak selesaikan sembahyang di dalam waktu, jangan tangguh sampai begitu. Jangan tangguh sampai begitu, itu jadi haram lah begitu, berdosa lah begitu. Jadi maknanya kalau kita katanya pukul 4.15 minit. Zuhur habis pukul 4.30, pukul 4.30. Maknanya kalau kita katanya pukul 4.15 minit tu pun luas lagi. Kalau tak nak solat lagi pun boleh. Nanti nak solat di 4.20 pun boleh. Tetapi kalau masuk 25 tu tak ada jalan lain tu, kalau tak solat lagi berdosa lah. Sebab apa? Kalau kita kata zuhur tu lama masanya, kita guna masa dianya 5 minit untuk nak kerjakan solat zuhur. Lepas tu kalau tak mulai di 25, pukul 4.25, maka tak sempat nak habis solat, padahal waktu zuhur dah habis dulu. Itu berdosa lah. Itu maksud dengan katanya diluaskan, maknanya waktu-waktu dia tu tak mesti kita awal, apabila masuk waktu tu tak mesti mulai terus solat tu, tak mesti, tak sama dengan puasa. Puasa tak boleh tangguh. Begitu. Sampai masa nak naik fajar, mesti dah mulai puasa. Mulai imsak. Tu mana katanya maka wajib sembahyang 5 waktu itu muwassa'. Yani wajib muwassa' dia panggil. Yani diluaskan yani dipanjangkan. Daripada awal waktu, mulai daripada awal masuk waktu, mulai daripada awal waktu ini, mulai daripada awal masuk waktunya hingga tinggal daripada waktunya, waktu sembahyang tertinggal qadar, yakni masa yang meluluskan sembahyang juga. Masa yang meluluskan, masa yang mencukup untuk satu sembahyang. Kalau zuhur, masa yang cukup sembahyang zuhur 4 rakaat. Kalau asar pun begitu. Kalau maghrib, maknanya masa yang mencukup untuk mengerjakan maghrib 3 rakaat. Kalau subuh, masa yang mencukup untuk mengerjakan subuh 2 rakaat. Maka bolehlah nak buat di awal di akhir, tapi jangan akhir sampai tak sempat sehabis solat padahal waktu dah habis. Itu jangan. Jadi maknanya lain pada tu. Jadi maknanya kalau kita kata tadi zuhur, nak sembahyang zuhur kita pakai masa 5 minit, maknanya zuhur dia habis pukul 4.30, maknanya kalau 25 tu tak mulai lagi berdosa dah. Jadi maknanya kalau pukul 4.15 minit, kalau kita mulai di pukul 4.20, kita kata jam sekarang pukul 4.15. Pukul 4.15 minit sekarang. Tapi kalau kita mulai di 20, akan dapat habiskan solat zuhur belum pada habis waktu kan. Maknanya kalau di 15 tu, kalau tak mulai solat lagi pun tak salah lagi. Tak berdosa, cumanya makruh tu adalah. Makruh khilaful aula tu adalah. Cumanya katanya berdosa ke tidak, tak berdosa lagi. Tak mulai solat zuhur tu tak berdosa lagi.
Sebab kalau kita mulai di 20 pun akan dapat habiskan zuhur belum pada sampai jam 4.30. Begitulah. Jadi begitu. Itu tengok dia kata dan tiada harus mentakhir, buat lambat tangguh-tangguh, mentakhir buat lambat menangguh-nangguhkan, mentakhirkan dia kan mana? Dan tiada harus mentakhirkan dia kan sembahyang daripada awal waktunya, melainkan jika ada qasad dan cita-citanya memperbuatkan dia di dalam waktu. Di dalam waktunya, waktu sembahyang. Ni kena ingat. Apabila masuk zuhur, tak kira zuhur ke sembahyang mana-mana, tapi saya nak ambil zuhur saja untuk buat misal. Lepas tu sembahyang lain kira sama. Apabila masuk zuhur, tetapi kita tak nak mulai lagi, tak nak mulai sembahyang lagi, sebab kita katanya zuhur dah masuk, kita di dalam perjalanan lagi, di atas kereta masalah. Artinya kita di dalam masa rehat masalah. Rehat waktu tengah hari masalah. Masuk zuhur kita sedang rehat, tak nak bangkit lagi lah. Sembahyang zuhur tu. Atau mana-mana sekalipun, atau duduk saja-saja waktu zuhur dah masuk, tapi ingat katanya tak nak mulai sembahyang di awal waktu. Nanti sejam, 2 jam lagi baru nak mulai. Masuk pukul 1.30, kita kata nanti pukul 3 lah kita solat. Maka tak dapat tidak kalau tak nak sembahyang di awal waktu. Bagi orang yang tak nak sembahyang di awal waktu, apabila masuk waktu mesti kena ingat dalam hati, mesti kena ada ingat dalam hati, mesti kena ada qasad cita dalam hati, katanya nak sembahyang di dalam waktu. Nak sembahyang juga tapi tak nak mulai sekarang. Salah begitu. Nak sembahyang juga dalam waktu juga tapi tak nak mulai sekarang. Begitu. Jadi maknanya kalau tengok. Maka tiada harus mentakhirkan dia kan solat, nak takhir, nak tangguh zuhur masuk pukul 1.30, kita nanti nak solat pukul 3 masalah. Nanti nak solat pukul 3. Boleh ke tidak? Tengok. Melainkan jika ada qasad dan citanya memperbuatkan dia akan sembahyang di dalam waktu. Masuk waktu pukul 1.30, kita dengar azan kat masjid, azan daripada masjid, kita pun ingat, tak nak solat lagi lah sekarang. Tak nak mulai solat lagi lah zuhur sekarang. Nanti solat pukul 3 lagi lah. Pukul 3.30 lagi akan datang lah. Itu maknanya, kita kalau tak nak solat di awal waktu, mesti kita kena plan, katanya, nak solat juga tapi lambat sikit. Kat tengah-tengah, kat hujung-hujung sikit. Boleh. Demikianlah tiap-tiap yang wajib yang diluaskan. Begitulah. Begitulah kalau sembahyang yang perkara-perkara yang diwajib yang diluaskan pun macam ni lah. Contohnya satu laginya haji. Haji ni apabila syarat setengah daripada syarat nak wajib hajinya ialah istita'ah, kekuasaan. Kuasa nisbah tenaga badan, kuasa nisbah belanjaan. Maka apabila seorang itu dah jadi wajib haji atasnya, maka dimuwasakan, diluaskan. Jadi apabila kita tak nak terus pergi, kena ingat dalam hati katanya, nanti nak pergi juga tapi tahun ni tak sempat. Tahun ni tak nak pergi lagi. Tahun ni tak nak pergi lagi. Tapi ingat kata nak tunai juga. Belum pada mati, belum pada nak datang sakit masalah, belum pada nak mati tu, tapi kita tak tahulah nak mati bila. Belum pada nak mati tu, nak pergi juga buat haji. Tapi tahun ni tak nak pergi buat lagi. Begitu.
Jadi begitulah. Jadi apabila awal-awal jadi wajib tu sebab kita kata zuhur, awal wajib zuhurnya ialah di gelincir matahari. Awal wajib haji apabila seorang tu ialah dapat kuasa untuk nak pergi. Maka haji fardu yang diluaskan. Apabila dah jadi wajib, maka tak mesti terus pergi. Nanti tahun depan ke tahun depan lagi, 5 tahun lagi akan datang ke masalah boleh. Tapi dah kena azam katanya nanti nak pergi juga. Nanti nak pergi juga, tapi sekarang tahun ni tak nak pergi lagi. Tahun ni tak nak pergi lagi. Begitulah. Itu masalah katanya sembahyang 5 waktu ini wajib muwassa', tak pasti tak sama dengan puasa Ramadan. Tak sama dengan wajib puasa Ramadan itu tidak muwassa'. Sampai masa kena mulai. Sebab katanya puasa bila masa puasa waktu siang kan. Kalau Ramadan wajib puasa pada waktu siang Ramadan. Siang dalam makna syarak. Siang pada makna syarak mulai daripada naik fajar, bukan naik matahari. Kalau matahari mulai pada naik matahari sampai jatuh matahari itu, kalau kira situ itu pada makna lurah. Siang pada makna lurahnya mulai daripada naik matahari sehingga jatuh matahari. Itu siang pada makna lurah. Makna pada lurah. Adapun siang, nahar pada makna syaraknya mulai daripada naik fajar sehingga jatuh matahari. Apabila puasa-puasa ni apa dia puasa? Imsak, tak kan? Imsak anil muftirat. Menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Maknanya wajib kena buat terus. Maknanya apabila naik fajar kita dah wajib mulai imsak. Begitu. Itu puasa tu tidak dimuwassa'kan. Adapun sembahyang sama juga haji ialah dimuwassa'kan. Lagi. Dan manakala ia takhirkan sembahyang dengan cita-cita memperbuatkan dia di dalam waktu dan tiada dizankan dirinya mati di dalamnya, maka mati ia dulu daripada memperbuat akan dia, maka tiada derhaka, maknanya tak jadi berdosa. Contohnya kita ni memanglah mati ni tak dijangka kan. Sebab ajal kita tak tahu. Kita tak tahu katanya bila nak sampai ajal. Sehat sangat-sangat pun boleh jadi mati. Dalam masa sehat sangat-sangat. Tapi kita mengikut adatnya, kalau kita kata kita ni badan sekarangnya kita sehat. Artinya sakit sikit-sikit, sakit kepala sikit-sikit. Kurang tidur masalah. Atau sekarangnya sakit gigi, artinya sakit perut cirit sikit-sikit, tak mati dengan penyakit tu kan, pada adat. Lepas tu, maksudnya, apabila masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur pukul 1:30 masalah. Masuk waktu zuhur pukul 1:30 masuk zuhur. Lepas tu kita plan katanya tak nak mulai lagi solat zuhur. Kita plan kata nanti pukul 3:30 atau nanti pukul 4, sebab kita katanya zuhur masuk pukul 1:30 sampai 4:30 masalah. Maka kita plan katanya nanti solat pukul 4. Nanti nak solat pukul 4. Maka nanti nak solat pukul 4. Kita kata sekarang tu kita kata sekarang tu masuk waktu zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, dia pun plan katanya nanti nak solat zuhur pukul 4.
Pukul 4 tu jauh lagi nak habis, setengah jam lagi. Maknanya habis, mana dapat selesaikan, habiskan zuhur belum pada habis waktu zuhur. Lepas tu yang dia plan katanya nak sembahyang di pukul 4 petang tu, nak sembahyang zuhur di situ, pada adat dia hidup sampai ke situ ke tidak? Pada adat kita kata sekarang, waktu sekarang kita katanya orang azan zuhur kat masjid pukul 1:30. Suara azan, dia azan di masjid pukul 1:30. Kita pun ingat kata nanti nak solat pukul 4 lagi akan datang. Maka pada adatnya pukul 4 lagi akan datang tu, pada adat, wakil kita tak tahu sebab ajal tu dalam itu takdir Allah. Kita katanya pukul 4 tu pada adat kita hidup ke kita mati? Pada adatnya kita masih hidup lagi. Pukul 4 lagi akan datang, kita masih hidup lagi. Jadi maka tengok tilik kepada adat tu, pada adatnya kita kata sekarang kita sehat-sehat tu, maka kalau nak tangguh sampai pukul 4, sekarang masuk waktu zuhur, kalau kita nak mulai solat di pukul 4 tu, rasanya sempat nak solat lagi lah, sebab tak mati lagi lah pada adat. Maka dia pun azam, cadangan, plan, katanya nanti nak semayang asar, semayang zuhur di pukul 4. Tiba-tibanya pukul 2:30 dia mati. Tak ada nak sampai pukul 4, pukul 2:30 dia mati. Maknanya mati dia belum, mati bila? Mati pukul, kita katanya mati pukul 2. Kita kata dia mati pukul 2. Apabila mati pukul 2 tu, waktu zuhur masuk pukul berapa tadi? Waktu zuhur masuk pukul 1:30. Dia mati dalam masa pukul 2. Maknanya dia mati dalam wajib sembahyang zuhur yang belum ditunaikan. Dia mati dalam keadaan gitu kan? Dia mati dalam keadaan ada wajib zuhur di atas dia, padahal zuhur yang wajib di atas dia belum ditunaikan. Maka nak tanya berdosa ke tidak dia tak solat zuhur pada hari itu? Nak tanya berdosa ke tidak dia tak solat zuhur pada waktu itu, sebab dah masuk waktu zuhur setengah jam, dia pun sihat, dia tak ada keuzuran. Kalau nak mulai di pukul 1:30, pukul 1:35 boleh sangat, tapi dia nak tangguh nanti nak solat pukul 4, tiba-tiba pukul 2 tu dia mati dengan tak sengkar-sengkar, maka jawabnya tak jadi berdosa. Sebab walaupun dia tak sempat nak solat, walaupun dah jadi wajib zuhur, dah jadi wajib di atas kepalanya, di atas dirinya, sekalipun tak berdosa. Itu makna katanya dan manakala ia mentakhirkan sembahyang, apabila masuk zuhur, dia cinta nak solat zuhur nanti pukul 4 masalan, dengan cita-cita, dia pelan, dia cinta, dia kosak, dia cinta katanya, dia pelan kata nanti nak solat zuhur pukul 4. Manakala takhir ia, manakala ia seorang takhirkan sembahyang, tapi dia takhir nak solat pukul 4 dengan cita-cita memperbuatkan dia dalam waktunya, waktu pukul 4 sani. Dan tiada dizankan dirinya mati di dalamnya dalam waktunya tadi. Kita katanya pada zon, sangkaan kita, jangkaan kitanya, pada adat kitanya pukul 4 sekejap lagi tu, kita kata sekarang pukul 1:30, pukul 4 sekejap lagi, tak mati lagi kot kita pada adat kan. Pada adat tak mati lagi. Kalau duduk dalam bilik ICU ke masalah, itu lain lah. Ni kita kira katanya pada zon, sengkanya, berat sengkaan kitanya tak mati lagi kalau pukul 4 pun. Bolehlah. Bolehlah nak solat di pukul 4 tu. Maka mati. Tiba-tiba dia mati belum dahulu daripada memperbuatkan dia akan solat. Dia pelan kata nak solat zuhur pukul 4. Tiba-tibanya pukul 3 dia mati.
Tiba-tiba pukul 3 tu mati. Jadi mati dia dalam keadaan ada kewajipan semayang waktu zuhur, semayang zuhur padahal dia belum tunai. Maka tiada deraka, maknanya tak berdosa. Tak jadi salah. Kerana tiada taksir, ia sebab dia tak taksir, dia tak buat salah. Kerana waktunya lagi ada. Waktu nak solat tu lagi ada. Tak solat pukul 3. Nanti solat pukul 4. Hingga tiada ia keluar daripada waktunya. Sebab dia cadang nak solat zuhur waktu pukul 4. Maka pukul 4 tu solat zuhur dalam waktu dia lagi. Begitu. Dan jikalau tiada maka deraka lah ia. Kalau tidak cita-cita, kalau tidak plan. Contohnya, apabila masuk waktu zuhur. Dia tak ada plan, tak ada cita, tak ada kosak nak sembahyang di mana-mana waktu. Sembahyang di awal waktu tak buat. Masuk zuhur sepatutnya kena boleh dah sampai masa kan. Masuk zuhur pukul 1:30 dah sampai masa boleh buat zuhur dah. Sampai masa wajib zuhur dah. Tapi dia tak buat. Plan nak buat pukul 3, pukul 4 lagi ke datang pun tak plan. Tiba-tiba pukul 2 dia mati. Maka itu mati dalam keadaan tertinggal satu sembahyang. Itu berdosa. Sebab tu jadi kita mesti kita kena beginilah. Ingat katanya boleh pesanlah kepada anak-anak, kepada siapa? Katanya kalau tak nak sembahyang di awal waktu, plan. Plan nak sembahyang bila-bila tu kena plan. Dalam waktu dia juga plan. Contohnya sani, kita katanya masuk zuhur pukul 1:30, kita plan nanti sembahyang pukul 4 nah. Kita nanti sembahyang pukul 3, kita nanti sembahyang pukul 2:30 ke, kita nanti sembahyang pukul 2 ke masalah. Bagi ada. Kalau mati belum pada nak tunai pun tak berdosa. Begitu. Kalau kita tak plan tu, kalau tak mati tak apalah. Tak apalah. Sebab kalau kita buat juga dalam waktu, jadi mana masuk waktu tapi kita tak plan nak buat bila-bila. Kita tak plan nak buat dalam waktu, tiba-tiba sampai masa kita solat pukul 3 kita solat, tak mati lagi, tak mati. Pukul 3 kita tak mati lagi, kita solat, maka itu pun tak berdosa juga. Walaupun tak ada nak buat lagi, tak ada buat di awal waktu, bimbangnya takut mati. Sebab tu apabila awal masuk waktu, kalau kita letaklah nak solat juga nanti jam diam-diam. Kalau mati belum pada nak tunai itu tak salah. Begitulah. Dan adalah sembahyang itu terbagi ia atas 4 bahagian. Maka kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala